Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi pada saya ini adalah salah satu video yang saya boleh katakan wajib tonton kepada anda semua di luar sana, terutama sekali bagi mereka yang insya-Allah akan menerima bayaran BKM bagi fasa pertama, kerana saya akan menjelaskan maklumat yang lengkap berkenaan BKM ini dan saya cuba untuk simplifikan, untuk permudahkan. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan status kelulusan bagi Bantuan Keluarga Malaysia, yang mana status kelulusan bagi BKM ini hanya boleh diketahui bermula pada 28 Mac 2022. Ini telah pun dinyatakan oleh pihak Lembaga Asas Dalam Negeri, yang mana semakkan untuk kelulusan akan bermula pada 28 Mac 2022. Namun tidak mustahil bahawa status kelulusan ini mungkin diketahui lebih awal, memandangkan seperti biasa kita tahu untuk pembayaran segala bantuan daripada kerajaan, ada kebarangkalian pengguna GSN akan mula menerima bayaran anda pada hari Sabtu dan juga pada hari Ahad ini 27 dan juga 26 Mac. Jadi tidak mustahil juga status kelulusan akan diketahui lebih awal. Namun jika tidak keluar lagi, anda boleh membuat semakkan di dalam akaun bank anda. Ini adalah khusus untuk pengguna yang ataupun penerima BKM yang menggunakan akaun bank simpanan nasional. Okey, itu yang pertama berkenaan dengan BKM ini. Yang kedua adalah berkenaan dengan kaedah ataupun berkenaan dengan pembayaran bagi fasa pertama ini, yang mana bagi mereka yang mempunyai akaun bank, bayaran akan dikreditkan ke dalam akaun bank anda bermula pada 28 Mac tahun 2022. Bagi mereka yang tidak perlu ataupun tidak terlibat dengan kemaskini dalam tempoh sebulan pada bulan Januari 2022, pembayaran akan mengikut akaun anda yang lepas. Bagi BPR atau lepas, pembayaran akan masuk ke dalam akaun yang sama. Dan bagi mereka yang ada membuat kemaskini bagi permohonan BKM ini dan ada mengemaskini di bahagian maklumat nombor akaun ini, ada menukarkan nombor akaun dan sebagainya, jadi pembayaran anda akan mengikut maklumat yang telah anda kemaskini semasa bulan Januari tahun 2022. Ingat, tidak ada kemaskini, bayaran masih kekal pada akaun yang sama. Yang ada kemaskini nombor akaun saja, yang mana pembayaran ini akan bertukar kepada nombor akaun yang baru. Okey, kemudian bagi yang menerima tunai ataupun tidak mengemaskini nombor akaun, jadi pembayaran anda bermula pada 30 Mac 2022, yang mana anda perlu membuat tuntutan tunai di Bank Simpanan Nasional. Jika kita rujuk pada pembayaran BPR dan juga BKC yang lepas, tidak ada lagi nombor voucher, tidak perlu tunggu lagi nombor voucher. Anda buat semakkan di dalam laman web bkm.hasil.gov.my, lulus permohonan anda dan terus saja ke BSN, bawa IC serta penerima yang layak menerima itu perlu hadir. Kalau kata wakil, dia ada kaedah dia untuk orang kata membuat tuntutan bagi pihak. Jadi penerima perlu hadir membawa IC dan juga terus ambil tunai di kaunter Bank Simpanan Nasional. Bagi mereka yang ada membuat kemaskini ataupun yang sebelum ini menerima bayaran menggunakan akaun, tetapi dalam tempoh 1 atau 2 bulan ini, katakanlah akaun tidak aktif ataupun akaun bank tersebut telah pun ditutup, jadi status akan ditukarkan kepada status gagal kredit selepas satu tempoh, mungkin dalam tempoh 3 hari ataupun dalam tempoh seminggu. Mana nak tengok dalam laman web bkm.hasil.gov.my. Apabila telah keluar status gagal kredit ini, anda terus saja ke Bank Simpanan Nasional untuk membuat tuntutan ataupun penebusan bayaran fasa pertama anda secara tunai. Sama juga tuntutan tunai ini bermula pada seawal-awalnya pada 30 Mac 2022. Dan bagi mereka yang menerima ataupun membuat tuntutan tunai, terutama sekali di Sabah dan Sarawak, bagi pembayaran anda secara tunai ini, pihak Kementerian Kewangan akan memaklumkan tarikh pembayaran kelak. Jadi insya-Allah
berkenaan dengan Sabah Sarawak ini, apabila telah mendapat tarikh, saya akan berkongsikan kepada anda semua. Okey. Jadi di bahagian soalan lazim BKM ini juga telah pun keluar fasa-fasa pembayaran, yang mana fasa pertama akan dibayar 28 Mac ini, fasa kedua bermula pada bulan Jun, dijangka pada hujung bulan Jun, fasa ketiga dijangka pada hujung bulan September, tetapi pihak lembaga hasil telah pun menyatakan fasa ketiga ini pada bulan September, dan juga fasa keempat adalah pada bulan Disember. Kesemuanya dijangka akan dibayar pada hujung bulan. Jadi saya beritahu awal, apabila sampai bulan 6, bulan 9 dan juga bulan 12 sebagainya, jika ada sebarang perkongsian 15 hari bulan lah, 16 hari bulan lah, itu semua kita boleh jangkakan sebagai tidak betul, kerana pada bulan Mac fasa pertama itu sendiri dibayar pada hujung bulan. Okey, itu yang penjelasan berkenaan dengan fasa-fasa pembayaran. Kemudian okey, jika pihak lembaga hasil tadi, saya lupa nyatakan satu, pembayaran dimasukkan ke dalam akaun anda, tetapi katalah akaun anda ini tidak aktif ataupun telah ditutup, sebelum ditukarkan kepada status gegar kredit, pihak lembaga hasil akan cuba membuat pembayaran kepada akaun pasangan anda jika ada didaftarkan akaun pasangan anda di dalam permohonan BKM. Kalau kata gagal kredit, akaun anda tertutup, dia akan cuba bayar kepada akaun pasangan. Jadi semak di dalam akaun pasangan, semak di dalam laman web BKM, tengok dah masuk dah, selesai. Kalau pasangan tidak ada maklumat akaun, jadi perlu membuat penebusan tunai. Nak tahu, kena semak di dalam laman web bkm.hasil.gov.my. Dan berkenaan dengan pembahagian pembayaran, ini yang banyak orang actually dah tahulah. Saya sengaja lambatkan sikit sebab saya nak kumpul maklumat yang lebih lengkap. Jadi pembayaran ini majoritinya melibatkan 4 fasa, kecuali untuk kategori bujang sahaja. Bujang akan menerima pembayaran sebanyak 2 kali, 2 fasa, itu pada fasa pertama dan juga pada fasa ketiga. Fasa pertama untuk bujang adalah sebanyak RM200 dan fasa ketiga adalah sebanyak RM150. Okey, jadi bagi kategori-kategori lain, contohnya seperti isi rumah yang berpendapatan bawah RM2,500, rata-ratanya sama ada mempunyai anak ataupun mempunyai anak 1 hingga 2 orang ataupun yang lebih daripada 3 orang. Fasa pertama ini anda semua akan menerima pembayaran sebanyak RM300. Bagi isi rumah yang berpendapatan RM2,500 hingga kepada RM5,000, fasa pertama anda akan mendapat tidak ada anak RM100, 1 hingga 2 orang anak RM200, lebih daripada 3 orang anak RM300. Dan bagi kategori yang isi rumah berkahwin tetapi yang berumur 60 tahun ke atas, okey, 60 tahun ke atas ni tetap yang kahwin tapi mungkin ada anak lagi yang remaja dan sebagainya. Fasa pertama sehingga kepada daripada yang tidak mempunyai anak ataupun sehingga yang mempunyai lebih daripada 3 orang anak, kesemuanya akan menerima bayaran fasa pertama sebanyak RM300. Dan bagi mereka yang berpendapatan RM2,500 sehingga kepada RM3,000, bagi isi rumah yang berumur 60 tahun ke atas, fasa pertama bagi yang tidak mempunyai anak sebanyak RM100. Fasa pertama bagi yang mempunyai 1 hingga 2 orang anak sebanyak RM200, dan yang mempunyai anak lebih daripada 3 orang menerima bayaran sebanyak RM300 pada fasa pertama. Bagi kategori isi rumah ibu bapa tunggal, okey, yang kematian pasangan ataupun yang berpisah dan sebagainya, yang mempunyai anak 1 hingga 2 orang, fasa pertama anda akan menerima bayaran sebanyak RM300, dan yang punya anak lebih daripada 3 orang, fasa pertama juga anda akan menerima bayaran sebanyak RM300. Dan bagi isi rumah ibu bapa tunggal yang bertambatan RM2,500 kepada RM5,000, fasa pertama bagi 1 hingga 2 anak sebanyak RM200, dan bagi mereka yang punya lebih daripada 3 orang anak menerima bayaran sebanyak RM300. Dan bagi kategori bujang dan ibu bapa tunggal yang tidak mempunyai anak, okey, pemohon ini adalah yang berusia 60 tahun dan ke atas. Okey, jadi mereka ini akan menerima bayaran fasa pertama sebanyak RM150. Jangan keliru, ini adalah bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas, bujang tetapi 60 tahun ke atas. Kalau yang bujang
59 tahun dan juga ke bawah, fasa pertama ini sebanyak RM200. Jadi rata-rata jika dilihat di sini, pembayaran melibatkan 4 fasa, dan pembayaran bagi fasa yang keempat adalah pembayaran yang paling tinggi. Setinggi adalah sebanyak RM900 sebagai contoh jika kita lihat daripada jadual pembayaran. Mungkin ada yang, bukan mungkin, memang dah ada ramai pun yang menyorakan kenapa fasa pertama ni jumlah pembayarannya agak sedikit dan sebagainya. Mungkin disebabkan kita sudah pun masuk pada bulan 3 dan juga perjalanan untuk keperluan harian ataupun keperluan sekolah dan sebagainya mungkin diberikan keringanan oleh Kementerian Pendidikan serta pelbagai pihak-pihak yang lain. Jadi kerajaan memfokuskan kepada pembayaran untuk fasa takhir iaitu fasa 4 pada bulan Disember 2022. Pada waktu itu kerajaan membayar dengan lebih banyak, contohnya RM900, ada yang akan menerima RM600, RM500 kerana mungkin pada waktu itu wang itu lebih diperlukan bagi persediaan, contohnya untuk pembukaan sekolah bagi tahun 2023. Dan juga mungkin ada keperluan-keperluan lain yang mana apabila beralih kepada tahun yang berikutnya, perbelanjaan mungkin meningkat. Jadi tujuannya saya lihatlah di situ, tujuannya adalah untuk menyediakan peralihan daripada tahun 2022 kepada tahun 2023. Walau macam mana pun, kita faham memang jumlah ini sedikit, dan terutama sekali bagi bujang kita faham memang jumlah yang diberikan secara total 350 tu agak sedikit. InsyaAllah mungkin kita akan cuba mencari satu kaedah, kita akan cuba mencari satu mekanisme untuk membuat tuntutan bagi membolehkan bujang juga menikmati penambahbaikan dalam pembayaran BKM untuk fasa-fasa yang akan, bukan untuk fasa-fasa yang akan datang, tetapi untuk tahun yang akan datang. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan untuk BKM ini, ada masih kekeliruan, ada bahagian yang masih tidak jelas, anda boleh utarakan persoalan anda di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, dan insyaAllah saya akan cuba membalas dengan sebaik mungkin. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.